Sabda Nabi, la yughni hadarun min qadar, artinya tiada berguna menjaga diri dari apa yang ditakdirkan. Makna kalau Allah dah tetapkan suatu perkara, kita tidak mampu elok, cuma kita berusaha menjaga kerana itu adalah perintah Allah. Itulah ketetapan sunnatullah ke atas kita hidup di dalam dunia. Yang tidak baik kita elok, yang baik itu kita cari. Molek dah, berik makan molek, sarna nyala molek, wiper musim molek, minyak pun cukup, round 99, tak main dah 97. Nah, bila patuhi pula undang-undang jalan raya, dabal lain, tak potong. Faham? Tak laju kalau tengok 190 bawa 80, tengok 110 bawa 100 kan. Bagusnya belum tentu selamat. Kalau Tuhan nak takdir lari daripada arah depan, betul-betul siapa dekat dengan kita, tayar dia pancik, dia pun pusing kat arah kita. Betul tak? Benda ni kita mulakan dengan doa. Hak kereta tak boleh jaga. Hak kereta boleh jaga kita tu. Nak kanang, sagna kanang. Nak berhenti, tekan berik, ambil kiri. Tapi hak orang terbabah langgar kita nak buat ke mana? Hak tu mulakan dengan doa. Naik kenderaan. Betul tak? Serah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku berserah segala pekerjaan aku kepada Allah untuk bermusafir pergi ke tempat sekian-sekian. Malam-malam ada tengah naik kereta dabal lain. Naik kereta dua hala, kereta jalan tengah pokok bunga, dah kereta terbang ke atas. Ada tak? Malam-malam ada kereta lain terbang bau atas muka kita. Sakit tak? Waktu siapa nak jaga? JPJ boleh jaga? Boleh. Terapik boleh jaga? Tak. Allah Ta'ala bukan bijak kita, bukan hebat kereta kita. Faham? Dah ni doa naik kenderaan, tak erti. Doa naik kenderaan. Naik kereta pagi petang siang malam. Nak percaya tak kereta? Dekat tu tanya. Nak tunggu kat tu saudara. Lalu sebuah masjid kompresor 200. Baca sekali doa naik kenderaan. Dah tak erti. Betul tak? Dah. Maka dia tidak ada dalam penjagaan Allah. Kalau nak terikutlah. Tak mau terikut, bernasib baik. Itu saja. Sebab tu kita ni ada dua. Satu perkara kita minta tolong dengan Allah. Dua perkara dengan manusia, dengan makhluk. Nombor satu sekali dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau saja kami minta tolong. Maksudnya yang orang lain tak boleh tolong, kami minta tolong kamu ya Allah. Dalam hadis pula Nabi kata idza sta'anta fasta'in billah, bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Dan mana pula dah minta tolong dengan makhluk? Boleh, tapi perkara yang pada adat makhluk tak boleh tolong, jangan minta dengan makhluk. Seperti minta sembuh sakit, boleh tak minta dengan makhluk? Tak boleh. Minta tolong cocok sejagung? Boleh. Faham tak ke? Minta panjang umur dengan makhluk? Tak boleh. Minta dengan Allah. Minta dengan JKK banyak umur? Tak boleh. JKK barang tanah. Tak. Kemudian janganlah kita kata kita pandai begini. Umpamanya bila kita kepik dengan kita memotong, lepas tu bila kita nak memotong, kereta mari dekat, kita pun sak ciluk sikit, setengah inci je dengan kereta, dengan lori terlepas kat kita. Nak siapa yang melepaskan kita? Hak tu tak boleh nampak kita. Mujur aku tak break sikit, aku pusing kalau lah tak kena lagi. Tak, kalau sakut sikit, lepas tu duduk hospital. Tangan kanan masuk skrudraiber, tangan kiri masuk semana hidup. Nak belakang masuk seming, keting 12 mozek belaka. Nak jawab kau ni lagi. Nak diam bang, tak baik bang, kata gitu tak baik. Tak malu kat orang ramai tengok. Tu bahaya kena. Faham tak? Bila tak kena, aku udang ulik tu. Sikit lagi ngeloi aku siah kita apa lepas lah lo. Kau tengok mu bijak tengok orang, bos. Ni nyakit lah gila lagi. Allah Ta'ala kerja dia belaka. Faham tak? Pengalaman itu penting. Ilmu itu penting memandu, tapi jangan kita. Allah Ta'ala lah. Kan kita hamba Allah kan. Dia pelang belaka, dia tukar takbir belaka kan. Barulah lain kali baru nak jadi selamat sama.
Bila hak ni Tuhan selamatkan sekali, kita buat cakap besar dah, kali kedua kena. Nah, kau ni kamu okey. Dak sakit apa ni, masuk skru keting ni. Lepas tu terik ke benda berat pula. Pasal lari sendiri. Keting lari. Jadi kalau tok muding dia repih. Kapak masuk gitu, menolong tebik tahi. Nah, pita tak main repih. Dia bila lari gitu, dia tebuk kaki dengan skru ikat atas tulang, dia gantung benda berat bawah. Faham tak? Supaya ni nak turun. Asal ditambah setengah kilo. Faham tak? Lama-lama tak berkepak masuk balik. Nah, tulang hari tu dah ramai mari nawak. Budak-budak kecek mari terik batu tu. Tebik air mani tu. Dah. Ada muka mu. Bila dah kena baru kata sakit. Bila dah kena terlepas, aku hero, aku pandai, aku bijak dan sebagainya. Betul tak? Tu di jalan raya contoh je lah. Tapi dia berlaku di mana-mana. Cuma kita segi nak pesan bila sebut jalan raya, teringat anak pesan. Bila kita bawa kereta, jalan kita betul. Lepas tu ada orang memotong, berbahaya. Faham tak? Dia sedang memotong, jangan wilapu. Ambil duana kata orang wilapu tu, bodoh belaka tu. Kawan tu dah kepik dah, tengah-tengah dah lepas, mu giakak lapu tinggi pula, kau pening. Faham tak? Jawabnya, mu perlahankan kenderaan. Nah, lepas minyak, kalau perlu brake, dan kalau perlu lari ke tepi, itu saja. Betul tak? Dah, minyak tekan laju api. Dah apa ke? Potong apa gini. Kalau lakung kena. Dia bodoh tu. Dia kata nyawa dia sendiri, anak bini dia dalam kereta. Dah mung kawan tu dia salah dah. Salah perkiraan, dia pergi potong juga. Kita slow je dah. Kita di pihak yang betul. Slow kenderaan, ambil tepi sikit biar dia lepas. Betul tak? Sebab kita ada gak salah perkiraan lain kali terpotong dalam keadaan bahaya. Betul tak? Ini cara dak wiapi. Palah. Dia ambil ni api tu. Buku nak dak. Pasal orang buat gitu. Oh, wiapi kalau gitu. Lain kali dia pun buat. Siapa ketua dia buat. Betul. Orang wiapi pasal ada rock blok di bawah. Baru wiapi. Tak? Orang tengah motong wiapi buat apa? Kata bengong mereka. Dia kira dia betul dak salah. Tak? Sebab apa aku nak slow, aku betul kan? Kena cepat kan motor. Derah. Memang dia nak derah, dia tengah motor, dia tekan minyak laju. Kita kena slow di pihak yang benar. Betul tak? Itu cara dia. Bangang ngaji agama je pandai. Berjalan raya bodoh, kena. Nampak? Tekan juga. Kita tak salah kan? Salah dia. Tapi kereta acur, kaki kena potong. Nak? Tu jenis bawa kenderaan, tak tahu kahla.